Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kerana dapat bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan tafsir, dan kita alhamdulillah pada juzuk ke-28 surah Al-Jumu'ah, surah Al-Jumu'ah, dan membincangkan berkenaan dengan ayat yang terakhir. Kita ambil ayat ke-9. Ayat ke-9 yang mana kita masuk berkenaan itu dengan tentang adab itu pelaksanaan hari Jumaat. Mana ayat sebelum tu Allah Taala bincang kepada kita berkenaan dengan tajuk Bani Israel yang mana mereka ini kita panggil disuruh, diberikan tanggungan untuk melaksanakan taklif dari Allah Taala, tapi mereka tak laksanakan. Maka lepas tu Allah Taala beri pada umat Islam taklif berkenaan, dan kita bincangkan itu macam Rasulullah SAW menyatakan bahawa hari Jumaat ini sebenarnya diarahkan atau diberikan kepada semua umat-umat sebelum kita, tapi mereka semua lari daripada perkara tersebut. Dan kita terangkan juga bahawa bila memang apabila satu bangsa tadi beria sangat dia ambil satu benda dan Allah Taala beri benda lain, dia ambil satu lagi, maka Allah Taala beri syariatkan benda tersebut ke atas mereka. Macam berlaku pada orang Nasrani yang mewajibkan diri mereka ni rahbaniyah, kerahiban kan, priesthood, ataupun macam mana Nabi SAW sendiri elak daripada semayang tarawih berjemaah kerana bimbang takut difardukan. Jadi perbuatan Nabi itu menunjukkan bahawa kadang-kadang bila orang tu, kita kata manusia tu beria sangat nak akan jalan itu sebagai jalan dia, dan Allah Ta'ala akan fardukan dengan cara tersebut. Jadi konsep dia itu sebab kenapa boleh bertukarnya hari yang diwajibkan atas mereka daripada Jumaat pindah pada Sabtu bagi Yahudi, Ahad bagi Nasrani. Okey. Dan kemudian itu kita bincangkan terakhir berkenaan ada hari Jumaat. Itu berkenaan dengan nama Jumaat itu sendiri, kemudian apa kelebihan hari Jumaat, dan kita sampai tu pada masalah mandi pada hari Jumaat. Itu kita habis dah, alhamdulillah. Okey, ini sambung sikit lagi. Okey, berkata Ibnu Katsir rahimahullah, wa yustahabbu lahu ay yalbisa ahsana thiyabihi, dan digalakkan. Istihbab ni dalam konteks pendalilan dia ada sunnah, ada istihbab. Ada separuh ulama menyamakan antara istihbab dengan sunnah. Tapi ada juga sebahagian di antara ulama mengatakan tak, istihbab ni biasanya perkara galakan yang tak ada dalil nyata kepadanya. Mila kedah mandi takkan nak pakai baju kotor. Itu dia understanding, dia derive pengertian tersebut. Dan pakai baju kan badan dah wangi-wangi, ambil baju busuk pakai, tak gunalah. Maksudnya bila anda mandi, maksud dia pakai baju baru lah yang bersih dan sebagainya. So jadi pakaian yang paling elok, itu maksud dia. Jadi pengertian dia, jika ada galakan dengan Nabi, hadis Nabi, dia jadi sunnah. Jika tidak ada galakan dengan hadis Nabi, dia panggil istihbab. Mana atau derive kan, benda tu pengertian dia dikeluarkan. Ulama ada bezakan macam tu, istihbab dengan sunnah. Okey. Wa yustahabbu, dan digalakkan lahu baginya ayal bisa, agar dia memakai ahsana thiyabihi, seelok-elok pakaiannya, the best pakaian yang dia ada. Wa yatatayyabu, dan juga dia memakai minyak wangi, wangi-wangian, tip wangian bukan tip perubatan tip wangi-wangian. Wa yatatayyabu wa yatasawwaku, dan juga bersiwak, itu dan bersihkan mulut dia, tak kira dengan apa benda sekalipun. Maksudnya yang sunnah dalam masalah pembersihan mulut tu adalah pembersihannya, bukan alatnya. Tak kira apa benda, saya janji mulut tu dibersihkan. Dalam kita sekarang ada orang kata kalau pakai kayu sugi je sunnah, tak pakai kayu sugi tak sunnah. Ini adalah benda yang salah. Dia benda amat salah. Mereka kata arahan untuk pembersihan mulut tadi universal kan, dan di Malaysia ni tak ada tumbuh pokok tu, pokok kayu sugi tu, batang arak ni, akar pokok arak tu tak ada tumbuh. Di padang pasir dia orang boleh tak cabut dengan mudah. Di Malaysia ni mana boleh. Kita tanam ubi nak tarik pun setengah mati. Dia akar dia yang dia orang pakai tu akar, bukan batang pokok, akar pokok. Yang batang tu ni hijau. Orang Somalia suka pakai batang dia. Keras gila, tak tahulah kenapa. Tapi ialah diorang macam jantan pakai ini dia kata. Kan ada orang letak kat kereta kan. Orang lelaki pakai tiga pedal. Kena ada kelas lah. Jadi ini orang Somalia tu jantan pakai ni, pakai yang yang kerasnya.
Tak tahulah, tapi gigi orang kuat. Okay, jadi dia masalah penggunaan lah. Jadi ikut pada tempat. Orang Melayu kita dulu sebenarnya pakai lalang. Tahu lalang? Arang tu daripada India, lalang. Tahu pakai lalang macam mana? Ni saya ajar. Kalau sekiranya anda kau makan lagi kalau sekiranya kita pergi tempat ni tak ada berpedus gigi. Kerat bahagian batang kan macam serai, kan lalang kan kali kan serai. So kerat bahagian bawah tadi tu sampai ke akar dia potong sikit. Kemudian bahagian yang dekat akar tu itu yang bukannya daun tu gonyol-gonyol mulut. Memang tak boleh, lukalah mulut awak. Kan? Dekat daun tu yang tajam tapi akar kat bawah tak ada benda. So jadi digunakan sebagai bros. Mana bahagian batang bawah tu kan, bawah dekat pangkal kan. Mana tarik potong sikit, potong daripada bahagian kawasan tersebut lah. Dia situ jadi macam pegang tu, gonyol lah. Itu cara orang Melayu ni arwah bapak saya ajar. Tak ada, tengoklah banyak mana yang kita nak. Kalau gigi kotor sangat, gigi banyak. Sebatang cukup dah. Dia pakai buang lah. Lepas tu besok cari batang lain pula. So maksud dia pembersihan mulut tu memang semua bangsa ada cara masing-masing. Yang arangnya, yang sekian sebagainya kan. Tapi yang macam arang pula, dia ambil arang tu gonyoh. Letak jari gonyoh. Kan? Gonyoh. Lepas tu ambil lagi gonyoh. Dia benar dipecahkan arang tu, benar gonyoh. Cara dia. Jadi tapi erti kata lain banyak konsep lah. Mana tapi tajuk asal dia membersihkan mulut, itu je. Masalah barang pakai apa, tak kira pakai electrical punya ke, pakai sekian ke, pakai floss ke, yang penting mulut anda dibersihkan, jangan ada bau. Tu je. Faham? Kalau dia kata apa pasal batang tadi bukan menjadi maksud. Pembersihan mulut tu yang dikehendaki. Macam bila Nabi kata cabut bulu ketiak. Anda tak perlu terfikir. Zaman Nabi bulu ketiak cabut pakai apa? Wax aci tak? Kata kita kalau wax strength itu kan, atau pakai selotip ke, mana satu cara yang lebih sunnah? Tak ada sunnah kat situ. Sunnah dia buang je bulu tersebut. Bukannya mesti barang. Tahu barang. Dia ada benda dalam Islam ni, cara tu dikehendaki. Ada yang tak ada bincangkan masalah cara. Just the result. Result tu yang dikehendaki, bukannya cara. Ada benda dengan cara tu kita nak. Result tak payah fikir pun apa. Tapi kan dia kata yang ni tak, dia tak minta berkenaan tersebut, tapi pembersihan tu yang dikehendaki. Macam mandi lah kan, mandi pakai shower ke pakai cara Nabi kan, jenuh pula. Tak ada air, tarik, gosok badan, tarik. Nabi mandi macam tu. Nabi tak pakai shower. Pasal ini benda Nabi tak kata mandilah pakai baldi. Inilah cara lebih sunnah. Nabi tak cakap. So dengan sebab itu jangan masuk campur kat situ. Dan pasal itu yang dikehendaki adalah apa? Result, bukannya apa? Dia ni method. Cara tu tak dibincangkan. Jadi wa tatayyabu, berminyak wangi dan juga yatasawwaku dan bersihkan mulut. Wa yatanazzafu dan membersihkan pakaian, wa yatatahhar dan bersuci. Bila tanazzafa tu maksudnya bersihkanlah kuku dia, badan dia sebagainya. Kemudian yatatahhar, dia membersihkan diri dia. Bersuci bersuci. Wa fi hadis Abi Sa'id al-Mutaqaddim, dan dalam hadis Abu Sa'id yang telah lalu, ghuslu yaumil jum'ati, mandi pada hari Jumaat. Wajibun ala kulli muhtalim, wajib kata setiap orang yang telah bermimpi. Wasiwaku, dan juga siwak. Okey. Wa an yamassa tak sabdu wa an yamassa min tibi ahli, dan dia menyentuh sikit kan, touch minyak wangi daripada rumah dia sendiri, daripada keluarga dia. Sejak dari rumah dia pakai kat situ lagi. Dia setan orang dia pergi masjid cari mana minyak wangi kan, dia kadang-kadang orang wakaf apa sedekah kat masjid kan. Kalau macam dekat tanah Arab juga, dia orang suka dia pergi wangikan orang. Tak kalau boleh start di rumah lagi, from your home, min ahlihi. Wa rawi Imam Ahmad, mereka Imam Ahmad, riwayatkan Imam Ahmad an Abi Ayyub Al-Ansari, daripada Abu Ayyub Al-Ansari qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ightasala yaumal jum'ati, bersiap mandi hari Jumaat, wa massa min tibi ahlihi, dan dia menyentuh daripada wangi-wangian di keluarga dia, dekat rumah dia lagi. In kana indahu, kalau kat rumah dia ada. Wala bisa min ahsani thiyabihi, dan dia pakai daripada seelok-elok pakaian yang dia ada. Thumma kharaja, kemudian dia keluar. Hatta ya'tiyal masjida, sehingga datang ke masjid. Fayarka'u, lalu dia rukuk, itu maksud solat. In badalahu, kalau boleh untuk dia sampai solat. Kalau dia rasa nak solat kata. In badalahu walam yu'dha ahada, dan dia tak menyakiti sesiapa. Ini part ni yang saya tengok gagal kat Malaysia. Kan langkah bahu orang, dia langkah bahu orang. Bahkan Nabi larang pisahkan dua yang tengah duduk untuk kita lintas. Memanglah kita tahu bahawa kadang-kadang yang makmum ni pun gatal juga, tak nak pergi ke depan. Ada kosong duduk diam, dia nak lepak. Ada sebab tu saya tak nak kipas, yang seorang tu saya nak kipas. So dia suka hati dia. Sedangkan sebenarnya penuhkan soft yang hadapan dahulu sebelum yang berikutnya. Tapi oleh kerana kebiasaannya tu, jadi ada yang kadang-kadang duduk belakang. Jadi kadang terpaksa langkah bahu.
Dan Nabi SAW sendiri pernah menyekat bila ada seorang lelaki dia langkah-langkah bahu orang, Nabi kata ya fulan, dia kata kif, berhenti, engkau telah menyakiti. Mana engkau langkah bahu orang, ganggu orang. Nabi suruh berhenti. Nabi stop dia tengah-tengah, dia langkah-langkah bahu orang, Nabi stop dia. Mana khatib berhenti berkhutbah, tengok makmum perangai macam tu, dia stop terus, dia hentikan lelaki berkenaan. So maksud dia memang salah, tak patut berlaku. Dan maka memang kita masalah duduk semayang sebelum duduk tu juga adalah hadis ajaran Nabi SAW. Bila Nabi pernah tegur seorang lelaki, dia datang depan Nabi SAW, dia duduk terus. Nabi kata ya fulan hal salaita, kau solat dah ke? Dia kata belum ya Rasulullah. Dia kata irka rakaatain, bangun solat 2 rakaat. Yang saya tengok orang-orang daripada Pakistan atau India tu, dia ada salah faham. Dia ingatkan sunnahnya duduk dulu, lepas tu bangun solat. Dia datang sujud tu, lepas tu baru dia bangun solat. Dia ingatkan macam tu. Sedangkan Nabi cakap pada orang tu, kau dah solat ke belum? Bukannya cara dia macam tu. Nak kita datang, kita masuk, dan kita nak stay dekat masjid lama sikit. So, can we perform after masuk, after fardu tu. Ini Jumaat ke? Bukan Jumaat? Bukan Jumaat. Nantilah, ini bukan Jumaat. Kena rotan dekat ni kang. Jangan dia buat tajuk lagi. Kemudian lain kali. Okey. Baik, kalau sempat masuk je kita masuk. Tapi terang ni dulu. Jadi secara asalnya orang tu tadi datang, dia ada adab. Antara adab dia adalah kalau dia sampai masjid, jangan duduk sekali, dia solat dahulu. Kadang-kadang imam tengah khutbah pun tunggu dulu. Pasal Nabi sendiri pun tengok lelaki berkenaan kan, kalau dia tengah azan tunggu dulu. Kadang-kadang imam tengah khutbah solat je. Pasal Nabi suruh lelaki tu solat. Ada orang kata mendengar khutbah wajib. Tak, tapi Nabi suruh lelaki tu bangun. So arahan Nabi kepada lelaki berkenaan menjadi penjelasan yang lebih nyata daripada idea akal kita. You have your idea, ini macam ni, mesti macam ni. Tapi Nabi sabda, so ikut Nabi. Ikut bahasa, ikut akal kita. So Nabi tegur. Jadi yang saya tengok, saya perasan macam ada orang dari Pakistan, daripada India, dia pergi duduk dulu. Dia datang duduk. Lepas tu dia bangun. Lepas tu baru dia bangun. Saya pelik juga, tapi tak malah tegur lah. Nabi kita faham lah maksud dia, yang disebut berkenaan mereka salah faham je. Pasal hadis Nabi tadi bukan suruh kita follow perangai orang salah tadi. Dia tersilap, so jangan kita follow dia. So Nabi SAW tegur, kau dah semayang ke belum? Dia kata belum, kita bangun. So maksud dia arahan Nabi kepada dia suruh bangun tu, itu yang maksud dia sepatutnya yang dibuat adalah datang jangan duduk kecuali solat dahulu. Itu cara yang sepatutnya. Bukannya maksud dia duduk dahulu baru solat. Ni ada adab yang kita banyak berlaku lah bila kes yang langkah bahu ni. Itu yang maksudkan walam yu'dha ahada, dan dia tak menyakiti siapa. Itu maksud Nabi SAW maksudkan. Thumma ansata, kemudian dia diam. Solat dia diam. Bila mana? Idza kharaja imamuhu, bila keluar imam dia. Bila imam keluar, dia diam. Kata dia baca Quran, simpan Quran, tengah berzikir, diam. Jangan berzikir dah. Simpan Quran tu, tengok imam, bagi perhatian. Idza kharaja imamuhu hatta yusalliya, sehingga dia solat. Dia tak boleh cakap sehingga dia solat. Nanti solat pun dia teruskan. Okey. Kanat, jadilah ia Jumaat itu kafaratun. Kanat kafaratan. Ia menjadi kafarah lima bainaha, bagi apa di antaranya itu Jumaat itu, wa baina Jum'atil ukhra, dengan Jumaat yang berikutnya. Maksud dia bukan past, future. Lebihnya, kelebihan Jumaat tadi, dia bukan past, bukan yang sebelum. Dia yang future, yang berikutnya. Mana Jumaat itu dan Jumaat berikutnya, ikut hadis ni, yang besarnya kedudukan. Kalau kata sebut berkenaan yang past, semua orang tahu. Tapi tak, ni future. Macam Nabi sebut berkenaan kelebihan puasa hari Arafah. Kan Nabi kata apa? Aku harap Allah Ta'ala supaya ampunkan dosa setahun lalu, setahun yang akan datang, 2 tahun. Puasa hari Ashura setahun yang lalu. So macam tu juga masalahnya Jumaat ini, dengan keadaan tadi, pembersihan diri kan, pakai baju yang elok dan sebagainya, kemudian pergi tak sekiti orang, pakai minyak wangi, lintas, solat kalau sempat, dan dia diam, tak bercakap ketika imam naik berkhutbah, maka diberikan dia penghapusan dosa untuk seminggu yang akan datang. Besarnya fadilat tersebut. Memang kita sering berdosa. Sekarang ni kita nak berikan diri kita ni keluar daripada dunia ni dalam keadaan tidak ada dosa, atau kurang dosa kita. So ibadat-ibadat yang memberikan pada kita kafarah dosa atau pembersihan dosa ni patut kita sentiasa jaga dan perhatikan di mana tempat-tempat dia. Bukan kita tinggalkan macam nanti tak apalah, minta maaf ampunnya. Tak. Pasal Allah Ta'ala berikan guideline, ini benda-benda dia, Nabi ajarkan, itulah perkara patut kita kejar. Takkan kita mencapai penghapusan dosa yang sebenar kecuali apa yang Nabi tunjukkan. Itu di antara kerja Nabi, membersihkan kita daripada dosa-dosa. Bukan dengan cara mandi pelik dan sebagainya, bukan baptism, bukan dengan sekian mandi air cerik macam air apa tu kan, air cerik ke, bukan. Tapi cara yang Nabi ajarkan, ibadat yang disebut sebagai apa? Pembersihan dosa-dosa. Kena kejar, kena jaga. Pasal ini benda bahasa orang tertinggal. Wa an Aisyah, daripada Aisyah radhiyallahu anha,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW khataban nasa yaumal jum'ati. Nabi telah berkhutbah kepada orang ramai pada hari Jumaat. Fara'a alaihim thiyabun nimar. Maka Nabi lihat pada mereka ni pakaian baju kain bulu yang berbintik-bintik. Mana kan tak ada cantik lah, kain tak elok sangat. Kasar, bulu ni kasar. Kasar. Faqala, Nabi pun bersabda, ma ala ahadikum. Apakah berat, apakah kena ke atas seorang di kalangan kamu ni? In wajada sa'atan, jika dia ada kelapangan harta, ada sikit duit lebih, ayyattakhidha thawbaini li jum'atih, untuk dia mendapatkan 2 helai pakaian bagi Jumaat dia. 2 helai pakaian maksud dia apa? Kain dan baju, atau kain seluar dan baju. Itu maksud dia. Pasal dalam bila kita kata contoh macam ni kan, kawan kita pakai macam ni. Ni 2 helai lah. Saya ni 3. 1, 2, 3. Yang dalam tak saya kira. Yang dalam tak kira. Pasal zaman dulu dalam ni pakai tak timur tajuk. You faham tak? So seluar dengan apa ni? Mana maksud dia 2 helai. Kalau jubah, pakai jubah yang apa? Kan pakai seluar dalam. Mana itu maksud dia 2 helai. That's the means of 2 helai. Macam ni kan, saubain ni 1, seluar saya 1. Ni 2 helai lah. Kalau saya ada baju saja tak ada seluar, tu 1 helai. Faham tak? Ada seluar saja baju tak ada, 1 helai. Saya ada ini 3 helai. 3. So maksud dia pakai. Jadi dia kata apa kena pada kamu? Mana apa berat? Apa yang jadi salah pada kamu? Apa yang susah pada kamu? Kepada seorang kamu, jika dia dapati keluasan berharta dia, ada kelebihan duit sikit, ambillah baju untuk Jumaat dia. Siwa saubai mihnatih, lain daripada baju, dua pakaian untuk apa? Kerja dia. Mana seluar baju kerja dia, seluar baju dia untuk bertukang. Other than that, ambillah 2 helai yang khas untuk Jumaat dia. Ini Nabi SAW suruh. Jadi Rawahu Ibnu Majah, hadis daripada Ibnu Majah. Jadi maksud dia memang sepatutnya dibuat dan juga dijadikan sebagai tradisi untuk orang kita pakai baju yang elok. Ada separuh orang tu macam saya tengok sini lah, macam ada orang dia pakai baju siap sampin, siap kan. Maksud dia baguslah. Yang kita lebih-lebih pakai. Taklah, eloklah tu. Kan? Dia pakai baju terbaik, tercantik untuk dia. What's the best clothes for you? Itulah pakai. Nah, betul lah. Ada saya sebahasan. Benda ni dulu. Tapi mungkin pakcik pasal dia imam. Dia tak kali keluar mesti pakai baju. Dia mesti pakai baju sepasang. Kain sampir dan sebagainya, ikat lah. Macam ini nikah lah. Bukan nikah je. Nikah pakai baju cantik. Ni Jumaat tu cantik juga. Sebab Nabi tegur tu adalah teguran Nabi. Dia pakai kain nimah ni macam kain bulu yang bertumpuk-tumpuk. So Nabi SAW kata, tengok dong pakai yang tu. Kata, apa masalah dia? Kata, apa kena dengan kamu, seorang kamu ni? Tak boleh ke ambil? Maksud dia tak boleh ke buat macam tu? So itu yang terbaik. Jadi dengan sebab itu perkara yang galakkan. Yang memang kita kata pakai t-shirt, pakai seluar, Islam tak letak pada pakaian tadi. Tapi beradab dengan hari kebesaran Islam tu penting. Lebih lagi kalau ada galakan Nabi SAW. Galakan baginda SAW ada di situ, maka kita patut buat, patut laksanakan. Orang perempuan senyum, angguk-angguk, tapi tak payah. Tak payah buat. Sediakan untuk suami je. So bagi suami pakai baju yang elok sikit kan. Gosokkan dan sebagainya supaya suami pakai baju yang elok. Ni tak ada suami tu pergi baju kan, butang baju Melayu pun tak ada. Terkanga gitu. Carikanlah kan, elok-elok sikit pakai. Baik. Wa qauluhu ta'ala, firman Allah lepas tu. Ayat ke-10 Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Idza nudiya lis-salah. Apabila diseru. Nudiya dipanggil, diseru. Nada, nudiya. Dia nada. Nada, fi'il madhi dia nada. Nudiya ni fi'il madhi majhul. Macam kutiba, kataba kutiba. Nada nudiya. Nada nudiya. Qatala qutila. Qatala qutila. Dia bentuk dia macam tu, okey. Idza nudiya, bila diseru ila lis-salah, kepada solat. Al-muradu bi hadzal nida, yang dikenaki dengan seruan ini, huwa nida'us tsani. Ia adalah seruan yang kedua. Azan yang kedua, alladzi kana yuf'alu baina yaday Rasulillah SAW. Yang dahulu dibuat yuf'alu baina yaday, di hadapan Rasulullah SAW. Idza kharaja fajalasa 'anil mimbar, bila baginda keluar dan baginda duduk atas mimbar. Okey, ini menunjukkan bahawa sejak zaman Ibnu Katsir lagi, ketika dia karang kitab tafsir ni, telah menjadi kebiasaan azan 2 kali pada hari Jumaat semenjak zaman Uthman bin Affan radhiyallahu anhu.
Sebenarnya zaman Uthman bin Affan berterusan dilaksanakan. Dia macam juga macam kes bila fatwa para sahabat berkenaan dengan masalah apa, macam Umar punya fatwa tentang tajuk nikah 3 jatuh 3. So dia zaman Umar memerintah 3 jatuh 3. Dia asal 3 jatuh 1. Mana banyak mana untuk sebut akan jatuh 1 saja. Zaman Rasulullah, zaman Abu Bakar, awal zaman Umar. Tengah-tengah zaman Umar nampak orang lelaki suka main-main dengan talak. Hafazkan suka hati dia. Lepas tu bila ada bini nangis-nangis mesti ni balik. Dia macam tu tau. Dia pantai 25. Dia disebut jadi orang tu macam ni. Lepas tu dia konon ada lagi peluang. Dia tak rasa takut nak cerai, nak lafazkan talak. Dia cakap berkali pun tak kisah. Berapa yang dilafazkan dan sekaligus tu tak kisah. Jadi Umar kata dia mestikan apa orang cakap laksanakan. Jatuh berapa banyak dia cakap. Dan sebab itu fatwa Umar tadi pegang oleh 4 mazhab sebenarnya. Yang kata berkenaan dengan 3 jatuh 3 ni, 3 jatuh 3 adalah 4 mazhab. Berdasar pada fatwa Umar, bila terlaksana berterusan dipakai. Dan lebih lagi benda tu bukan hanya fatwa pendapat, tapi ia telah menjadi pelaksanaan undang-undang. Undang-undang negara ketika tu melaksanakan dengan apa tersebut. Ini beza bila tak jadi undang-undang dengan jadi undang-undang. Bila jadi undang-undang, benda tu berjalanlah. So jadi Umar jadi fatwa para sahabat. Macam tu masalah azan 2 kali ni. Okey? Jadi bila Ibnu Katsir dia kata yang dikendaki dengannya dengan seruan ini adalah seruan yang kedua yang dahulu dibuat di hadapan Rasulullah SAW apabila baginda keluar dan lalu duduk di atas mimbar. Fa innahu kana hina idzin. Sungguhnya pada ketika itu yu'adzanu baina yadayhi, akan diazan di hadapan baginda SAW. Fa hadha huwal murad. Ini yang dikendaki. Inilah yang dikendaki. Fa aman nidaul awal, adapun seruan yang pertama. Alladzi zadahu amirul mu'minin, yang ditambah ia oleh ketua orang beriman Uthman bin Affan. Uthman bin Affan. Fa inna ma kana hadza likathratin nas. Maka ini hanyalah terjadi kerana banyaknya orang ramai. Islam kawasan Madinah tu makin luas, orang makin ramai, maka tak sampai seruan tadi tu. Orang kadang-kadang terlupa hari tu. Zaman dulu kan mana ada jam kalender kena bagi tahu sebagainya. So orang kadang-kadang terlupa hari tu hari apa. Azan yang pertama earlier half an hour, 45 minutes. Memang awal daripada azan biasa. Ada yang kata pukul 10 pagi. Mana katakan Zuhur tu pukul 1 kan, pukul 12, pukul 10 tu 2 jam awal. So bukan azan pertama masuk waktu azan kedua. Bukan. Tapi kata tapi masalah azan itu berlaku 2 kali, ya. Diazankan 2 kali untuk supaya peringatan pada orang ramai berkenaan dengan hari tu hari Jumaat. Okey. Dia tahu kadang-kadang fa inna makana hadza. Kerana ini hanya terjadi likasratin nas, kerana ramainya orang ramai. Kama rawahul Bukhari, macam diriwayatkan Imam Bukhari, an Sa'id bin Yazid, daripada Sa'id bin Yazid, qala, beliau berkata, kana nida'u yaumal jum'ati, adalah dahulunya seruan hari Jumaat, azan yaumal jum'ati pada hari Jumaat, awalnya idza jalasal imamu 'alal mimbari 'ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanyalah apabila dia kata iswan jalasal imam, duduknya imam 'alal mimbar, di atas mimbar. Itu benda ni berlaku bila? Ala ahdi Rasulullah SAW, pada zaman Rasulullah SAW. Wa Abi Bakrin wa Umar, pada zaman Abu Bakar dan juga Umar. Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, macam tu cara dia. Mana Rasulullah, imam duduk dekat atas mimbar, baru diazankan. Dilaungkan Falamma kana Uthman, maka apabila kana Uthman jadilah khalifah tu Uthman. Kana Uthman ba'uda zaman, makin jauh jarak masa, dia kata wa kathuran nas, dan menjadi ramai orang ramai. Wa zada an-nida ats-tsani, maka dia pun tambah azan yang kedua ala Zawra, di kawasan tepi, bukan daripada dalam masjid, dari tepi masjid. Dia kata Zawra, diterangkan, yakni dia kata yu'adzan bihi ala dar, diazan dengan azan tadi, dengan azan pertama tadi, ala dar, pada satu rumah yang tusamad bi Zawra, dinamakan dengan Zawra. Wa kanat, dan adalah Zawra ni arfa daru bi Madinah, rumah paling tinggi di Madinah. Jadi diazan kat situ, dari situ diazankan. Pasal nak bagi orang dengar daripada awal lagi. Yang kan 2 kali kan, diorang tu tak kira bid'ah ke apa, tak ada. Tak, ini kita kata masalah bila Nabi kata alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdi min ba'di. Kita tak boleh kata para sahabat berbid'ah. Oh betul. Walaupun sesudah itu masalah, takkan para sahabat tak belajar. Itu one thing for sure. Kalau kita pandai cakap itu, kita macam para sahabat Nabi. Pasal Islam itu adalah Quran, sunnah, kefahaman para sahabat.
Whenever orang tu kata macam, asal macam ni kan, dia start cakap macam tu. Macam zaman Omar kan, Omar gabungkan solat. Start daripada awal Ramadan. Nabi sendiri semayang hanya 21, 23, 25, 27 yang sempat dengan para sahabat. So buatan Omar menggabungkan tadi. Dia pasal dia faham, dia faqih. Para sahabat Nabi faham apa yang boleh, apa yang tak boleh. Itu benda kita kena faham. Konsep yang betul Yang valid kan dia sebab dia kata follow dia sunnah ada four khalifah. Bukan khalifah, Al-Mahdiyin. Dia kata dia sebut lebih apa, tapi dari situ kita faham. Lebih lagi mereka yang kita kata tahu bahawa golongan ni para sahabat tadi, Uthman bin Affan, siapa dia? Kan, siapa dia? Menantu Rasulullah 2 kali. Dan dia adalah orang yang kita kata ketika peperangan berapa kali, 2 kali peperangan, dia tanggung semua sekali tentera. Dan dia pernah sekali di Madinah berlaku keburuan. Datang kafilah dagangan, dia beli semua sekali, dia infak terus. Ini orang yang kita kata jujur dengan Islam. Takkan kita nak kata dia mandai-mandai buat benda tak ada agama ajar. Itu one thing for sure. Pasal diorang lebih faham. Apa benda yang diorang nampak, apa yang diorang tahu dan sebagainya. Macam kita ada orang hadir, orang tak hadir. Konsep ini kita kena jaga. Pasal mungkin yang tak setuju, aku tak setuju. Tapi dia mungkin tak hadir apa yang orang tu hadir. Dan sebab itu mulut kita ataupun pendirian kita, kalau para sahabat Nabi SAW buat satu benda, kita tak kata benda itu bid'ah. Tapi kita akan ikut yang ramai. Kalau ada di opposite pada pendapat tersebut yang ramai, kita follow yang ramai tanpa membid'ahkan sahabat Nabi. Kalau dia kata Habib buat, cakap bid'ah tak masalah. Pasal Habib bukan sahabat Nabi. Pasal Islam itulah Quran, sunnah, kefahaman para sahabat. Bukan Islam tu kefahaman Habib. Faham tak? Ada beza kat situ. So konsep macam para sahabat buat kan, lepas Rasulullah tak ada. Macam Omar tadi kan, dilaksanakan. Pernah Omar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, dia tak bagi zakat kepada apa? Golongan mu'allaf. Dia kata Islam telah kuat. Adakah kita nak kata dia telah melanggar perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya? Itu yang kita kata mulut kita nak cakap yang ni. Pasal pada sini macam bila kita belajar dalam konteks macam harta rampasan perang, kita bincang semalam kan. Dia kena bagi 1/5 Allah dan Rasulnya, 4/5 pada tentera. 1 untuk tentera yang berjalan kaki, 3 untuk tentera yang berkenderaan. Tentera berkenderaan tu dia dapat, 2 lagi untuk kenderaan dia. Okey, itu kita pakai. Tapi bila dalam perang Hunain, pertempuran berlaku, dia bukan fight. Fight ni adalah yang Nabi boleh buat apa saja. Tapi dalam peperangan Hunain, perang dengan Ghatafan, Hawazin, kemudian Arab-Arab yang degil antara yang last diperangi Rasulullah SAW. Mereka ni harta rampasan yang dapat, Nabi tak bagikan macam biasa. Bahkan dia bagi mu'allaf banyak. Mu'allaf banyak. Yang mu'allaf dapat banyak daripada ni. Sampaikan berbunyi sahabat-sahabat yang daripada kalangan Ansar. Kata, pedang kita tak kering lagi darah, dia kata. Ini salah bagi pada orang. Pasal diorang lari. Yang mu'allaf tadi lari. Diorang mula lari ketika pertempuran berlaku. Nak kata ramai tentera musuh ketika tu, Islam pergi dengan 40,000, diorang lagi ramai. Boleh bayang berapa ramai? Kalau kata Islam 40,000, diorang lagi ramai. Tiga-tiga tu diorang lari dulu. Tapi sampai Rasulullah SAW suruh panggil balik Muhajirin, Ansar, asal orang-orang Suratul Baqarah, orang-orang yang berjanji buat pokok samurah, pokok yang di mana perjanjian Hudaibiyah dahulu, perjanjian Bai'atul Ridwan. Nabi suruh panggil balik, diorang patah balik. Diorang ingatkan pasal lari, tadi mungkin lari bersama-sama. Dan orang ni lari, engkau lari, aku lari, engkau lari, semua lari, kita lari. Dia macam tu, dia macam konsep dia bila seorang lari. Sebab kenapa dia antara dosa besar lari daripada peperangan. Antara kabair, dosa besar adalah lari ketika pertempuran. Pasal perbuatan kita lari boleh menyebabkan semua orang akan lari. Dan boleh menyebabkan Islam akan kalah dengan hanya perbuatan kita seorang je. Tapi ketika itu dah ramai semua lari, diorang pun 40,000 orang. Ramai mana? Jadi lari, diorang patah balik. Ketika itu Nabi suruh panggil balik ke depan. So ketika pengagihan harta rampasan perang tadi, tak dibuat ikut sistem ni. Di sini yang mungkin kita faham bahawa bila Omar tak nak bagi kepada mu'allaf, sebab apa? Sebab kat sini bagi untuk mu'allaf kan. Yang betul zakat tadi dia tak bagi mu'allaf. Sebab apa? Sebab kat sini pengagihan Nabi SAW ikut maslahah kepada keadaan. Dia bukan lagi bergantung dengan jumlah dan bilangan tadi. Bukan numbers. Bukan kumpulan tadi. Bahkan lebih kepada maslahah. Mana yang lebih penting. So Nabi letakkan macam itu dan bila ada orang kata, ya Muhammad berlaku adil lah. Kan Nabi kata kalau bukan aku berlaku adil, siapa berlaku adil? Nabi tak kata benda ni agihan. Dia tak terang pada orang ramai kenapa dia bagi. Tak diterangkan pun. Dia buat saja. Tapi dia bagi pada mu'allaf tu, dia punya banyak. Ini 100 ekor unta, ni sekian. Ya sahabat yang lain-lain ni. Bunyi. Kita tahu bunyi. Sampai kan kita kata, cuma orang Ansar kata yang bercakap tu orang bodoh dengan kami je. Budak-budak muda yang cakap. Kami tak bercakap macam tu. Tapi Rasulullah SAW dialog dengan mereka sampai Rasulullah kata, di akhir Rasulullah kata apa? Engkau tak reda ke? Orang ramai balik bawa unta, bawa lembu, bawa kambing. Engkau balik bawa Rasulullah. Tak reda ke?
Ini Rasul di akhir Nabi cakap pada mereka. Dulu kata kami redha. Balik menangis semua sekali menangis. Itu kisah yang berlaku. Tapi masalah pengagihan tadi, Nabi tak ikut dah sistem biasa. Faham tak? Dia jadi bila macam tu Nabi boleh tukar itu. Kita katakan. Jadi Umar nampak macam tu juga. So para sahabat Nabi SAW dia akan ikut pada maslahah. Zaman dia pemerintah, zaman dilaksanakan tadi macam Osman bin Affan. Ketika mana dia sampai ke Mekah kan. Orang Rasulullah semayang 2-2. Zuhur 2, Asar 2 ketika di Mina. Datang dia semayang 4-4. Kenapa dia buat yang tu? Sebagai alasan dia kata aku kahwin dengan orang Mekah. Dan dia memang dia penduduk Mekah. Dia punya harta di Mekah ada. Sebab kenapa Nabi hantar dia masuk ke dalam Mekah untuk buat dialog, berbincang dengan orang-orang Mekah ketika umat Islam tak boleh masuk untuk tunaikan umrah. Kenapa Nabi tak hantar orang lain? Nabi hantar dia. Sebab apa? Sebab keluarga dia ramai lagi di Mekah. Dan sebab itu dia sendiri mengatakan bila masuk Mekah, dia rasa dia sebagai orang yang mukim. Dia orang tempatan. So dia semayang penuh. Bukan dia sengaja macam nanggar Nabi, tu saya ikut Nabi lah. Takkanlah kita nak kata tu tak ikut Nabi kot. Kan? Itu one thing for sure kan. Takkanlah kita nak kata para sahabat tak nak ikut Nabi. Pasal Allah Ta'ala dah berikan jaminan. Mereka ini adalah guideline kita. Ini guide. Selain Rasulullah SAW, mereka guide kita. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Taubah ayat ke-100. Was-sabiqunal awwalun. Dan orang-orang yang mula-mula, yang awal. Itu masuk Islam. Minal muhajirin wal ansar. Kerana muhajirin ansar. Muhajirin ansar. Dan Osman masuk mana? Muhajirin yang awal kan. Dan ansar awal pun ada juga. Takkan kita tahu dia lewat. Tak, dia awal. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Dan orang-orang yang ikut mereka dengan baik. Ikut muhajirin, ikut ansar yang baik. Dengan elok dia ikut. Follow dengan baik. Allah Ta'ala apa? Orang-orang ni, semua ni radhiyallahu anhum. Allah Ta'ala redha terhadap mereka. Wa radu anhu, dan Allah Ta'ala wa'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah Ta'ala siapkan untuk mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Kekal dalamnya selama-lamanya. Dzalika huwa fadlun. Itulah kejayaan paling besar. Kejayaan paling besar. Bukannya kereta besar, rumah besar, gaji besar. Kejayaan paling besar adalah apa? Berjaya dengan syurga Allah SWT. Tapi guideline ni kan diletakkan yang orang ikut sahabat dengan baik. Dan sebab itu para ulama jaga bab ni. Once sahabat Nabi terlibat, kita angkat tangan. Tapi kadang-kadang zaman kita sekarang ni ada yang mulut laju sikit. Yelah, macam kita tahu Abu Hanifah Nu'man Imam Abu Hanifah, dia pernah cakap sahabat lelaki, kita pun lelaki, dia orang ada hujah, kita ada hujah. Dia cakap macam tu. Tapi tak layak kita cakap macam tu. Mungkin dia cakap itu, dia cakap lah, itu pendapat dia. Tapi kita tak jadikan itu sebagai asas agama. Para sahabat Nabi adalah penterjemah agama. Penterjemah agama. Mana apakah yang benda yang contoh macam haram sungguh-sungguh. Apa yang benda ada ruang lagi. Diorang lebih tahu. Diorang lebih tahu tentang perkara tersebut. Bahkan kita kata macam azan itu sendiri kan. Azan itu sendiri adalah kita panggil apa? Sebagai seruan yang kita permulaan asal dia untuk ajak orang solat. Itu tajuk asal dia kan. So kan kata macam tak sampai. Dan macam mana? Kan pasal asal pertama, azan bukanlah dia macam secret. Macam apa benda kalimah suci yang takkan boleh tak. Macam diorang umat Islam berbincang sebelum azan ini datang. Diorang berbincang macam mana nak buat. Ada orang kata kita pukul gendang. Ada orang kata kita tiup trompet. Ada sekian. Sehinggalah salah seorang sahabat, dia tidur, dia mimpi. Dalam mimpi dia nampak seorang lelaki bawa barang-barang kat belakang dia. Ada gendang, ada sekian. Dia kata, Fulan dia kata, boleh tak kau jual aku benda tu? Dia kata, kau nak buat apa? Dia kata, aku nak panggil orang semayang untuk solat. So orang tu kata, kau nak tak aku ajar kau lagi baik daripada barang-barang ni? Dia kata apa? Dia kata, Allahu Akbar. Sebutlah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Sampai habis azan tu, dia bangun tidur, dia tak lupa pun kalimah tadi. Dia jumpa Rasulullah kata pada dia, pergi ajarkan Bilal, dia lebih kuat nyaring suara berbanding dengan kau. Faham tak? Jadi konsep dia, benda tadi bukan setakat wahyu, bukan setakat siar, tapi dia ada cara untuk panggil orang semayang. Cuma jangan tukarlah dengan siren polis kan. Kan lebih kena. Taklah pasal ini Nabi dah clarify. So meaning that as long as dia sampai kepada orang ramai maklumat tersebut, dan kita kata panggil apa, makluman untuk solat tadi, dan orang ramai makin ramai dan sebagainya, makin terlupa, dan timbullah tajuk kat situ. Bukannya kita kata Osman bin Affan apa ni bid'ah sebagainya. Hatta sampai sekarang di Mekah masih dibuat dengan 2 kali azan. Kau pergi umrah ke, 2 kali azan masih ada dekat sana. Tu orang Melayu kita masih lagi pegang. Bukan kita kata tak ikut sunnah langsung. Tak. Pasal benda ni daripada sahabat Nabi SAW. Bukan sahabat Nabi, bantai. Kan, pukul lah macam mana pun. Tapi kalau dia kata bukan daripada sahabat Nabi, stop. Kan, tahan diri.
daripada bercakap. Pasal apa? Bimbang kita tercakap benda ni dan membida'ahkan sahabat Nabi sendiri. So ini nyata memang perbuatan para sahabat. Kalau benda bukan para sahabat buat, bantailah. Boleh apa? Dan kita tak kisah. Macam kata maulid. Cakaplah maulid tu bid'ah. Memang bid'ah sungguh. Tak diajarkan Islam. Bukan itu cara cinta Nabi. Jangan kata yang lain-lain ni yang Nabi, para sahabat terlibat. Dan diorang pula tak ada hak untuk kata kalau sahabat Nabi boleh buat, kami boleh buat. Ustaz, bila Habib jadi setara dengan sahabat Nabi? Sejak dia mimpi kaya kasih. Kutuk. Masuk ke kamera tau. Okey. Baik. Dia kata apa? Dia kata jadi diazankan. Dan rumah tu Zawra' tadi adalah rumah paling tinggi di Madinah. Biqurbil masjidi, hampir dengan masjid. So di situ diazankan. Okey. Dia kata apa? Wa inna ma yu'mar bi huduri jum'atir rijal. Dan hanyalah diperintahkan untuk hadiri Jumaat lelaki-lelaki, golongan lelaki. Al-ahrar, yang merdeka. Dunan nisa, yang wanita tak payah. Wal abid, hamba-hamba, wasibyan juga kanak-kanak. Itu tak wajib. Okey. Wa yu'dharu al-musafiru wal marid, dan juga diberikan keuzuran bagi orang musafir juga marid. Ini ada kena peringat sikit. Saya tak tahu fatwa datang mana. Kalau dia kata hari Jumaat tak boleh musafir kalau lepas subuh, lepas subuh. Macam mana? Apa bendanya? Kalau dia kata ada hal, berjalan je lah. Macam mana? Kalau dia kata dekat highway tadi ada masjid, tempat semayang Jumaat, semayang lah. Kalau tidak, jalan lah. Apa masalah dia? Kalau Nabi sendiri memang tak pernah semayang Jumaat ketika musafir. Itu poin sebenar. Kalau nak kata nak bising kata apa macam mana. Dalam musafir, Nabi tak pernah solat Jumaat. Pegang tu je. Elok tinggal. Elok tinggal semayang. Bukan elok, memang tinggalkan. Tak pasal antara benda yang kita kata rukhsah dia diberikan pada orang berkenaan. Dia boleh gabungkan semayang. Ini timur tajuk. Tapi ketika dengan azan, masalah dia. When dia azan berkumandang, kita lintas, tengah jam, azan berkumandang. Boleh masuk ke tidak? Kalau boleh masuk. Semayang. Jika tidak, jalan terus. Faham tak? Itu tajuk masalah dengan azan. Kalau tak dengan azan, timur tajuk lain. Itu tajuk yang nyata. Tengah-tengah highway, dengan azan. Tapi mana ada masjid kat tepi-tepi tu? Kan kilometer ke berapa kan dekat dalam terowong menora. Allahu Akbar. Ni nak menti mana ni semayang Jumaat? Tak adalah. Tak payahlah menti Jumaat, jalanlah terus. Faham tak? Pasal orang-orang musafir tadi tak ada timur tajuk berkenaan dengan lepas subuh. Kalau musafir sebelum subuh macam dia kata kena keluar sebelum subuh. La ilaha illallah syarikalah. Bila inilah baru-baru ustaz macam ustaz ada. Ni ada ustaz yang kata apa guna jerai Nabi Adam turun pun ada. Kalau ustaz macam tu pun laku, yang lain lagi lah. Minta maaf cakap lah. Memang kita tahu nonsense. Kan ada suruh pula kan tuan-tuan kaji sendiri. Tak ada kerja lain ke? Saya jumpa website yang mana duk sebut benda pelik-pelik ni. Tamim Tanah Melayu daripada 2012 website tu. Saya rasa ustaz yang pelik-pelik ni dia ambil cerita kat situ. Macam-macam nak cerita apa? Semua cerita dia kat situ. Cerita Melayu ni benda sekian lah, anak apa keturunan dia keturah dan sebagainya. Apa kita kata Ibrahim ada 3 bini. Ambil Bani Israel punya cerita yang tak di-clarify oleh Rasulullah SAW. Gila ke? Nabi kata bila Bani Israel cerita pada kamu satu perkara, jangan kamu percaya, yang kamu nafikan. Biar kamu percaya tapi dia adalah pembohongan. Kadang kita kata macam kalau ni kata tu yang timur tajuk. Kerana memang Allah tak jadikan keturunan para anbiya daripada keturunan Ibrahim. Ketika Ibrahim wujud, orang Arab Yaman ni ada dah, Jurhum. Ada bangsa lain, ada Arab ada. Mesir ada bangsa sendiri. Sibuk kita macam kalau Arab daripada Sam bapa Arab. Ishak dia sibuk pergi pecah-pecahkan. Ini bangsa sekian, ini bangsa sekian. So kita bangsa apa? Anak Adam. Udahlah. Pening kepala pula. Kita ada kehebatan. Kehebatan kat dunia, kat akhirat. Pasal Nabi kata barang siapa dilewatkan oleh amalannya, takkan disegerakan oleh nasab dia. Barang siapa dilewatkan oleh amalan dia, takkan disegerakan oleh nasab dia. Nasab takkan membantu untuk ke depan. Kan tu keturunan sekian, kam ke depan. Tak ada. Ni Melayu, Tamim, tanah Melayu depan. Takkan ada. Amal anda itu yang menjadikan syarat untuk ke depan atau ke belakang. Bukannya sebab keturunan siapa. Itu Nabi mengisytiharkan ketika Hajjatul Wada. Nabi kata kullukum min Adam. Kamu semua daripada Adam. Bukan tuju pada orang Arab sahaja. Sampai pada kita, sampai ayat ni. Hadis Nabi tadi sampai pada kita. Semua kita daripada Adam. Wa Adam min turab. Adam dari tanah. Dah, habislah. Nak mulia nanti kat syurga. Dunia ni kalau mulia sangat kan. Bangsa apa? Melayu. Takut dengar. Saya dengar kata ni Tamim tanah Melayu sini lah tempat dia. Gila ke? Nak orang hormat macam tu ke? Nak penghormatan manusia? Malaikat pandang tak pandang kita pun. Kalau dia kata manusia pandang patut malaikat sujud ke kaki kita, buat. Kalau dah buat, kalau dapat, tak payah, tak guna. Nothing.
Kan sibuk kena makan. Macam saya ingat apa, dia macam ni kan, laisa syabab man qala kana abi. Bukanlah pemuda itu orang yang kata bapak aku dulu, atuk aku dulu, onyang aku dulu. Walakinna syabab, dia pemuda itu adalah man qala, siapa kata ha anadha, ni aku ni. Kan sibuk ni daripada Kedah ni lah, semua kat Kedah semua sekian. Janganlah, logiklah sikit. Dia bukanlah orang tu pemuda. Kita kata ikut tu jantan lah kan. Orang yang kata datuk aku dulu, onyang aku dulu, onyek aku dulu. Tak. Siapa yang kata ni? Aku sekarang. Aku. Bukan nak membanggakan diri, tapi mana bertanggungjawab di atas benda yang kita buat. Bukan orang dulu. Bapak kita, atuk kita masuk syurga dengan cara mereka. Kita masuk syurga cara kita. Kan itu sebab kita belajar dan sebagainya untuk takwa. Tak guna keturunan apa sekalipun. Kan atau keturunan daripada Nabi sendiri sekalipun. Ada kata kufur lah. Tak boleh kita nak kata apa. Sebab benda berkenaan kata bapak saudara Nabi masuk neraka. Dia sebut dalam Quran, kita baca tiap-tiap kali baca. Tabat yada abi lahabin wa tab. Itu siapa tu? Siapa? Orang daripada keturunan ujung pangkat kampung. Tak. Bapak saudara Nabi sendiri. Abang daripada bapak Nabi. Anak Abdul Muttalib yang jumpa air Zam-Zam. Tak ada selamatnya kat situ. Tak ada keselamatan kecuali dengan takwa. Tak ada patuh, kita gagal. Itu je tajuk dia. Okey, kita ini benda awal ni macam mana? Okey. Dia kata apa? Dan diberikan keuzuran al-musafiru wal marid. Orang yang musafir dan juga orang yang sakit. Orang musafir yang sakit. Wa qayyami al-marid, dan juga orang yang menjaga. Qayyamil marid, orang yang menguruskan orang sakit. So tak apa. Dia tunggu kan, pasal kita dihilang semayang. Ini kawan tak makan, mati. Saya mati kan. Saya tak dapat makan. Tak boleh lah, kenalah tunggu. Kan? Tapi azan masjid, suraukan masjid kan wajib. Ya, awak uruskan orang sakit tadi, tunggulah kejap. Tunggulah semayang kejap lagi. Tak perlu kita ni boleh tinggal, dibenarkan untuk tinggal kan? Solat Jumaat Yang doktor-doktor nurse. Ya, saya. Dekat hospital. Nurse perempuan memanglah tak semayang. Sama. As long as memang dia tugasan dia berlaku, maka dia kena jaga. Macam juga orang jaga apa? Traffic light. Macam juga orang jaga sempadan. Dulu kecil-kecil saya kata kan, kecil-kecil saya tengok polis trafik, tak semayang Jumaat. Dan sekarang pun saya tahu, salah sebenarnya saya kata itu. Itu sebab kena min ghairi dhib. Dia kata, tahawunan. Tinggal Jumaat, tahawunan. 3 kali, tahawunan, rasa kecil. Rasa tak penting. Beza kan tau. Pasal hadis tu kan datang tinggal Jumaat saja. Hujung tu adalah lafaz tahawunan. Hayyin, rasa kecil. Kerana memperkecil-kecilkan kadar Jumaat itu. Ya. Okay. Orang kita duk baca tu, kata gatal baca hadis separuh hujung bucu tu kecil tu ditinggalkan. Tinggal perkataan tersebut, terus kita boleh masukkan semua orang ke dalam tajuk tu. Tapi bila kita baca hadis tu dengan kalimah tersebut, kita akan okey. Next soalan dia rasa kecil ke Jumaat tadi? Dia itu lah kita kata ada konteks dia macam mana. Kan kalau kerja tadi boleh tulis surat. Bahkan benda tadi kan dia kata memang di Malaysia, kerana Islam agama rasmi persekutuan, anda boleh tulis surat. Kalau bos anda tak benarkan anda keluar solat, anda boleh buat aduan kepada Jabatan Agama Islam dan sebagainya. Tapi ini masalah tak erti saluran. Kan bila time nak benda lain pandai. Kan tulis surat, email dan sebagainya. Bab benda macam ni tak erti. Sebenarnya kadang kata anda kerja sekalipun, bos anda di Malaysia tak boleh halang anda daripada sekian. Hatta sekolah pun tak boleh halang pelajar daripada solat. Start dia halang saja, maka benda tu tidak akan boleh diambil. Tahu tak? Tak tahu kan? Confirm tak tahu. Okey, baik. Wa ma asbaha dzalika minal a'dzar, dan apa-apa yang seumpama itu daripada keuzuran-keuzuran atau alasan-alasan. Kama huwa muqarrar fi kutubil furu', macam mana diperakui dalam kitab-kitab cabang fiqhiyah. Okey. Wa qauluhu, Allah Taala lepas tu, wa dharul bai', tinggalkanlah jual beli. Ai is'au ila zikrillah, mana pergilah, bergeraklah kamu kepada mengingati Allah Taala. Watrukul bai'a, tinggalkanlah jual beli. Idza nudiya lis-salah, bila diseru untuk solat. Ni orang perempuan seronok time tu lah lelaki tak ada, pergi masuk pasar. Kan beli kan. Kan boleh memang oleh kerana mereka tak wajib, para ulama bercakap pendapat benda tersebut. Kan cuma ada kata kalau sekiranya yang tukang jual tadi non muslim, okeylah. Jangan kata kalau yang jual tu muslim, dia masalah lah. Yang akan menyebabkan ketidaksahihan jual beli tadi. Saya tak langsung barang anda beli pun tak sah. Kalau anda makan benda tak sah. Itu penting jaga bab ni. Ni kadang depan masjid tu sibuk kan. Orang tengah azan kan, dia sibuk lagi cak kuih tiaw. Ada cak kuih tiaw Orang still dengan dari
Walau. Tu sebab kenapa kita walau sekalipun tinggalkan zaru. Tinggalkan Nabi. Yang kata Al-Quran kata tinggalkan zarul bai'. Tinggalkan jual beli. Walihada kerana ini ittafaqal ulama, bersepakat para ulama ala tahrimil bai' ke atas pengharaman jual beli ba'da nida tsani, setelah seruan yang kedua. Second azan jual beli juga haram. Okey. Waqtalafu. Ini dia kita second azan dah lepas Dah, dia pasal second azan is imam naik atas mimbar. Kita bincang masalah waktu tu. You don't mention about the time. Tengok imam naik mimbar ke tidak. Bila azan imam naik mimbar, itu yang penting. Itu azan. Tak kisah. Tak kisah waktu apa. Tak kisah. Yang pentingnya adalah masalah apa? Imam naik mimbar tak? Kalau azan kedua, dia jalan. Kalau dia kata jual beli itu tak sah kan, maknanya dia jual beli yang haram kan? Ya. Maknanya boleh revoke balik lah. Revoke balik kalau makan haram lah, tu cerita dia. Kalau dia benda tangible, benda bukan perishable. Bukan perishable ni lah, memang kita patah balik lah. Return balik, ambil duit balik, return balik lah sepatutnya. Tapi secara asasnya dia kenapa daripada permulaan dah dengar azan, kenapa jual beli juga? Itu sebab kenapa benda ni diajarkan. Mana kita ajar anak kita, ajar adik-beradik kita, ajar pak saudara kita, mak saudara tak payah. Kan yang lelaki ni ajar, tak boleh. Pasal kita tengok sekarang ni macam ada trend. Depan masjid ada gerai. Kan? Lepas tu makcik ni tengah azan tu makcik, yang bukan pakcik jual, makcik masuk semayang, makcik cedok air. Nak air berapa? Air Milo ke kan? Nak air Milo kotak kan? Budak tu mana boleh? Kan you are teaching budak tadi supaya apa? Tak tahu berkenaan waktu hormat untuk tidak boleh jual beli. Sebenarnya itu asas pertama. Okey, waqtalafu hal yasihu idza ta'atahu muta'atin amla. Tapi dia kata kalau sikit, dia kata mereka bercanggahan. Jual beli confirm haram. Cuma masalah dari yang jelas ada mazhab Syafi'i punya masalah tajuk kalau sekiranya perempuan yang jual beli. Macam mana? Pasal dia tak wajib Jumaat. So adakah jadi? Okey. Dia kata lelaki confirm. Perempuan ni ada dipercanggahkan. Tapi yang rajihnya sepatutnya jangan. Tinggalkan. Ya. Untuk lelaki ijma' confirm. Untuk perempuan tu masalah sikit. Atau dia kata dia tak ada wajib. Kan? Dia tak wajib, dia lepak rumah masak-masak boleh. So jual beli apa salah dia? Konsep itu yang dipegang. Okey. Tapi segi asalnya kau boleh tinggalkan langsung. Okey. Dia kata apa? Tapi kalau yang kata beri, pemberian, saling beri memberi, macam mana? Boleh tak? Mana azan kedua beri, bukan saya jual, bukan saya beli. Allah kata zawarul bai', tinggalkan jual beli. So sekarang saya bukan jual beli, saya hadiah, saya beri, macam mana? Sama lah. Tak, sama juga salah. Dia kata apa? Pendapat yang ala qaulain. Pendapat yang atas dua pendapat. Zahirul ayah, zahir ayat ada musihah, tak sah. Ya, tapi kedua orang sekarang tarik tamu masjid kan, tengah azan kan. Lepas azan kan, imam tengah khutbah tu tolak sorong. Tak sepatutnya tak boleh isyghal. Tak boleh sibukkan orang ramai dengan benda macam tu. Tapi lah kerana pihak masjid kata desperately, kalau tak buat nanti tak ada tabung, maka diorang tak buat. Diorang tak sanakan juga. Ada hantar budak kecil dan sebagainya. Saya tak tahu tak tahun bila. Saya tinggalkan Malaysia 98, rasa tak ada lagi. 95 ayolah 95 96 tak ada lagi. Budak-budak pegang gede tak ada. 98 tak ada lagi. 2005 balik dah perasan. Oi, ada. Yang tolak tu pun salah juga tu sebenarnya. Masalahnya pasal mengacau. Kan mengacau orang ni. Apa saja distracting. Kalau buka SMS tak boleh, samalah macam tu. Ada budak, saya tengok budak tu dia buka SMS. Dengan saya masuk dia Iman khutbah ni kita ketek kata budak insyaallah mujur ke adik aku kan dalam ketuk kepala kan, tapi lara pula Jumaat buat tak tahulah kan, buat salah don't ever. Kalau main batu kita main kan, orang kita main kapet tu kan, itu dikira lara. Kalau yang ni lagi lah lara, kalau yang lain lara sebenarnya. Tapi dia orang katalah yang saya dengar ni idea orang yang buat benda ni, dia kata korbankan seorang punya Jumaat punya pahala, dapatkan duit untuk satu masjid. Gila betul kan, pahala mana duit dunia lagi tinggi daripada pahala akhirat. Dia tak jadi penting. Itu masalah dia. Itu masalah dia. Dia kata budak-budak tak ni tak boleh macam tu. You actually mengajarkan budak benda tak penting. Kan mungkin budak tu dengar, dia boleh ada budak dia boleh dengar. Ajak biar ada belajar diam ketika khutbah dan sebagainya. Antara benda tak diajarkan sekarang. Maka benda akan menyebabkan masalah pada masa akan datang. Dia kata apa? Dia kata yang zahir ayat tidak sah
Kama huwa muqarrar fi mawdi'ihi, macam diperakui pada tempatnya dalam kitab-kitab fiqh. Wallahu a'lam, Allah Ta'ala saja mengetahui. Wa qauluhu, firman Allah Ta'ala lepas tu, dzalikum khairul lakum, itu lebih baik untuk kamu, in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Ai tarkukum al-bai'a, perbuatan kamu meninggalkan kamu jual beli, wa iqbalukum ila dzikrillah, dan juga apa? Marahnya kamu kepada mengingati Allah Ta'ala, wa ila salati, dan kepada salat. Khairul lakum, lebih baik untuk kamu. Ai fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat, in kuntum ta'lamun, jika kamu semua mengetahui. Itu yang dikatakan di situ. Allah Ta'ala nyatakan, fa idza qudiyatis shalah, dan apabila selesai solat, ai furigha minha, selesai daripada solat, fantashiru fil ardi, maka bertebaran kamu di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, dan carilah oleh kamu daripada kelebihan Allah Ta'ala. Okey, lamma hajara alaihim, Ibnu Katsir kata, oleh kerana itu apabila Allah Ta'ala telah menyekat ke atas mereka, fit tasarrufi ba'da nida, untuk berbuat sebarang perlakuan sesudah daripada azan berbunyi, nida, seruan datang, maka tinggalkan semua, jangan buat apa-apa benda lagi. Wa amarahum bil ijtima', dan diperintah mereka untuk berhimpun. Okey, oleh kerana itu yang asal, adina lahum ba'dal faraghi fil intishar fil ardi wa ibtigha'i min fadlillah, maka dia izinkan untuk mereka selesai solat, untuk apa? Bertebaran di muka bumi, dan juga mencari daripada kelebihan atau rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dahulunya kana Arak bin Malik. Saya cari lu tanya nama dia sekejap. Arak bin Malik. Okay. Arak bin Malik ni salah seorang daripada, kejap. Arak bin Malik. Okay, dahulunya Arak bin Malik, dia kata Arak bin Malik ni Al-Ghifari. Dia daripada kabilah Ghifari Al-Madani, ahadul ulama al-amilin, dia salah seorang ulama al-amilin, dan dia ni meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah, salah seorang anak murid Abu Hurairah lah. Okey, dan juga Abdullah bin Umar, Zainab binti Abi Salamah, dan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Okey, jadi ada yang kata dia tak dengar daripada Aisyah, tapi pada yang lain tu ya. Jadi maksudnya dia ni di kalangan anak murid kepada para sahabat tabi'in lah, dan dia mati pada tahun 104 Hijrah. Okey, apa dia buat? Ini Arak bin Malik ni, salah seorang tabi'in, anak murid para sahabat. Dia kata, kana Arak bin Ibnu Malik, dahulunya Arak bin Malik, idza shallal jum'ata, bila solat Jumaat, insarafa, lalu dia akan lepas habis sembahyang, dia pun beralih. Fa waqafa ala babil masjid, lalu dia akan berdiri di pintu masjid. Nak keluar tu, dia berdiri kat pintu masjid. Faqala, lalu dia kata, Allahumma, ya Allah, ajabtu da'watak, aku dah sahut seruan engkau. Wa sallaitu fardatatak, aku solat dah kefarduan yang kau fardukan. Wa antashartu kama amartani, wa antashartu, dan juga aku pun nak bergeraklah seperti mana yang kau perintahkan padaku. Amartani, mana wa antashartu, dan aku nak bertebaran sebagaimana yang engkau arahkan aku. Farzukni min fadlik, maka berilah rezeki kepadaku daripada kelebihanmu. Wa anta khairur raziqin, dan engkau lah sebaik yang memberikan rezeki. Ini kata, waruwiya an ba'dis salaf, dan diriwayatkan daripada sebagian salaf, annahu qala, bahawa beliau berkata, man ba'a washtara, barang siapa menjual dan juga membeli, yaumal jum'ati, pada hari Jumaat, ba'da salati, sudah salat, barakallahu lahu sab'ina marrah, Allah Ta'ala berkati pada jual beli dia 70 kali. Kenapa dia kata itu? Sebab dia kata liqaulihi ta'ala, kan firman Allah Ta'ala dan surah Al-Jumu'ah, fa idza qudiyatis salah, bila telah selesai salat, fantashiru, bertebaranlah kalian fil ardi, di bumi, wa bataghu min fadlillah, dan carilah daripada kelebihan Allah Ta'ala. Ini arahan Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala arahkan dan kita masuk pada arahan Allah Ta'ala, maka dia akan mendapat kelebihan yang besar. Inilah saya kata, pasal dia bandingkan dengan masalah bila contoh macam ibadat-ibadat yang Allah Ta'ala suruh galakkan, bangun malam, dia kedudukan dia 70 kali ni dalam istilah bahasa Arab, dia bukan maksud jumlah. Contoh macam, ingat tak saya kata dia not number, it's not about number. Ingat saya kata Nabi kata 70 kali, bukan maksud 70 kali, banyak sangat. Kita kata istilah dia 70 tu banyak. Macam Nabi kata menjunam 70 tahun, bukan kira 70 tahun betul-betul sampai ke dasar, tapi maksudnya lamanya dia akan jatuh ke dalam neraka nanti. Macam jarak syurga, bau syurga tu daripada perjalanan 70 tahun. Mana jauhnya jarak. Kita kan kira ikut kilometer. Istilah 70 macam 60 70 tu dia ada untuk jumlah. Untuk nantikan banyak. Macam dia tahu, dia kata disebut banyak. Ini cara orang Arab bercakap. Maksudnya untuk mengatakan banyaknya 70. Macam tu. Dia kata maksud dia diberkati. Ya, diberkati oleh Allah Ta'ala, confirm pasal Allah Ta'ala suruh, maka keberkatan tu pasti datang.
Dan bukan hanya setakat sekali, mungkin berkali-kali, lebih berganda-ganda. Kalau macam bahasa Melayu banyak gila lah. Banyak gila kan. Bukan gila-gila kan. Bukan gila sewil. Wa qauluhu, dan firman basuh. Wadhkurullaha katsira, dan ingatilah kamu, sebutlah kamu Allah Taala katsira, banyak-banyak. La'allakum, moga-moga kamu tuflihun, akan berjaya. Ai fi hali bai'ikum, itu pada keadaan jual kamu, wa syira'ikum, dan beli kamu, wa akhdhukum, dan pemberian kamu, pengambilan kamu, wa ataukan, pemberian kamu beri, kamu ambil. Ambil kamu dan juga beri kamu. Wadhkurullaha, dan ingat Allah Taala zikran katsira, zikir yang banyak. Wala tushghilukum dunya, dan janganlah melalaikan kamu, menyibukkan kamu ni dunia, anil ladzi yanfa'ukum fid daril akhirah, daripada perkara yang akan memberi manfaat kepada kamu pada hari akhirat. Menjangan dunia ni menyibukkan kita sebab kita lupa akhirat kita punya kepentingan. Wa qala Mujahid, berkata Mujahid bin Jabr, la yakunul abdu, tidak menjadi seorang hamba itu, minadz-dzakirin Allah katsira, daripada kalangan orang yang mengingati Allah Taala dengan banyaknya, hatta, sehinggalah yadhkurullaha qa'imah, sehingga dia mengingati Allah Taala dalam keadaan berdiri. Masa sangat berdiri ingat Allah Taala, bukan duduk baru ingat, tak boleh. Ketika dia jalan-jalan pun ingat Allah Taala, ingat Allah. Bukan macam zikir diri pula, bukan zikir berdiri. Maksud dia ketika berjalan, okey, qaidan, ketika duduk, bukan mesti lepas solat. Every time kan, muttaji'an, ketika berbaring, dia berehat pun ingat Allah Taala juga. Barulah dia menjadi seorang yang mengingat Allah Taala dengan baik-banyaknya. Okey? Berhenti kat sini. Wallahu a'lam. Saya cakap tadi, yang ada lagi awal ni, ada hal sikit. Okey, wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam, alhamdulillahi wa alamin. Subhanallah, anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.